Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita dipertemukan lagi dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menambah ilmu kita. Okey, pada hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Risalatul Tauhid pada membicarakan ilmu tauhid, iaitu ilmu akidah. Itu kita dah cerita tentang sifat yang ketujuh, iaitu sifat qudrat. Sifat qudrah. Qudrat ataupun qudrah. Iaitu berkuasa. Jadi kita sambung lagi. Sifat qudrah tu belum habis lagi. Kata pengarang, maka i'tiqad dan kepercayaan manusia di dalam perkara ini berbagai-bagai pikiran. Jadi dia kata, pengarang kata, i'tiqad orang Islam dalam i'tiqad manusia ni macam-macam dalam bab nak cerita pada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala ni lah, kan? Ada macam-macam kudrat, astagfirullah, kan, salah, kan? Ada macam-macam pikiran yang kita pegang. Banyak orang pegang, ada orang yang fikir macam ni, ada orang yang fikir macam lain, jadi macam-macam lah, kan? Jadi Syekh ni kata ada macam-macam cara orang berfikirlah tentang sifat kudrat Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan pahaman seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan. Dia bawa kepada macam-macam fikiran, dan seterusnya dia bawa pada macam-macam kepercayaan, macam-macam jenis pegangan lah, kan? Dan i'tiqad dia bawa pada jenis i'tiqad tu pegangan lah, i'tiqad tu bahasa Arab, pegangan tu bahasa Melayu. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tiqad atau kepercayaan. Jadi di sini dalam kitab ni dia senaraikan 3 macam i'tiqad dan 3 macam kepercayaan, kan? 3 saja. Kalau bubuh sebenarnya banyak lagi, kepercayaan dia banyak lagi, tapi di sini hanya disenaraikan 3 saja. Disenaraikan dalam kitab ni 3 saja. Yang pertama iaitu i'tiqad qadariyah, iaitu cara pegangan qadariyah. Cara pegangan qadariyah. Macam mana cara pegangan qadariyah ni? Perkataan qadariyah itu nisbah kepada qudrat. Perkataan qadariyah tu nisbah kepada qudrat. Jadi yang dia buat main tu tiga jenis pegangan tadi, 3 jenis i'tiqad tadi berkenaan dengan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi dia kata qadariyah ni lahir daripada sifat kudrat lah, perkataan kudrat sendiri. Maksudnya barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik ataupun jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Jadi dia kata orang pahaman qadariyah, bukan orang lah, kita kata pahaman qadariyah. Walaupun orang tu dia tak mengaku, dia kata saya bukan qadariyah, kan? Tapi jika ada pahaman macam ni, maka dipanggil orang ni berpegang dengan pahaman qadariyah. Walaupun dia tak mengaku, bukan mesti aku saya qadariyah, bukan. Kan? Jadi dia pegang macam mana? Dia memegang bahawasanya usaha dan juga ikhtiar itu hanya semata-mata dengan diri manusia itu saja. Hanya semata-mata dengan diri manusia itu saja. Usaha dan juga ikhtiar. Tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan. Jadi dia kata usaha dan juga pahaman qadariyah ni mengatakan bahawasanya usaha dan juga ikhtiar manusia ni hanya pada manusia, tak ada sangkut paut dengan kuasa Allah langsung, kan? Tu yang terasing tu, kan? Jadi dia kata tidak ada bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi. Maka i'tiqadnya itu dinamakan i'tiqad qadariyah. Jadi siapa yang berpegang macam ni, kata usaha dia dan ikhtiar dia sendiri itu
boleh memberi kesan, maka tak ada campur tangan, tak ada langsung, bukan tak ada campur tangan lah, tak ada langsung kaitan dengan kuasa Allah SWT, maka pegangan begitu dipanggil sebagai pegangan qadariyah. Kan? Okey. Okey, nama tu. Yang demikian nyatalah pahaman i'tiqad qadariyah itu. Jadi dengan sebab dia kata macam tu tadi, kan, macam yang kita baca tadi, pahaman i'tiqad qadariyah itu iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia itu. Jadi dia kata kudrat manusia ni boleh memberi kesan hasil daripada yang kenyataan. Dia kata tadi, kenyataan qadariyah tadi, dia mengatakan bahawasanya usaha manusia itu memberi kesan tanpa ada kuasa Allah SWT. Fahaman kita lain, fahaman untuk ahli sunnah wal jamaah lain, iaitu kuasa kita ni tidak memberi kesan, ikhtiar kita pun tidak memberi kesan, hanya kuasa Allah saja yang memberi kesan. Jadi bersalahan sangatlah, kan. Jadi kalau kita kata dah ni semua saya sendiri je buat, tak ada kena-mena kuasa Tuhan, itu adalah pegangan qadariyah. Kalau tak kata di mulut, kita pegang di hati, itu pun dia panggil qadariyah juga, kan. Okey. Jadi kita hanya dengan kudrat manusia itu semata-mata. Memang kudrat manusia tu Tuhan bagi jadi juga, tapi dia kata kudrat yang Tuhan bagi jadi itu tidak ada sangkut paut dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bercerai daripada kuasa Allah lah, selanjutnya berasingan daripada kuasa Allah, tak ada kena-mengena dengan kuasa Allah. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia. Dia kata sebab apa? Sebab apa tak boleh pegang macam ni? Sebab kalau pegangan macam ni, dia akan menyalahi kejadian manusia. Macam mana kejadian manusia? Kan? Kalau kita kata usaha kita memberi kesan, kan? Ikhtiar kita itu memberi kesan, kan? Salah dengan menyalahi kejadian manusia pada tiap-tiap masa. Kerana sebab apa? Terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Jadi dia kata sebab apa kata tak boleh macam tu? Tak boleh kata kuasa manusia ni memberi kesan. Sebab banyak benda yang manusia ni ingin, apa yang kita ingin, tapi tidak tercapai, kan? Bila tidak tercapai, banyak benda yang kita nak buat macam lain tapi jadi macam lain, kan? Kalau kata usaha kita memberi kesan, maka apa yang kita nak semua jadi. Apa yang kita nak semua jadi. Kita duk kerja banyak-banyak ni, kan, pasti kita akan jadi kaya, kan. Sebab apa? Usaha kita memberi kesan, tapi kita duk lama dah kerja tapi tak jadi kaya juga. Sebab apa? Sebab usaha kita tidak memberikan kesan, kan. Tak ada pula benda yang terbantut. Kadang-kadang kita nak macam lain tapi tak dapat. Benda yang kita nak tu tak dapat, kan. Kiranya manusia, jadi dia buat andaian, bukan makna ni hujah ni, hujah kata usaha manusia ni tidak memberi kesan. Okey, dia buat contoh, ambil yang jadi kesan dulu. Kata usaha manusia tu memberi kesan dulu, kan. Kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian, nescaya tiada ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sengsara. Jadi dia kata kalau kata usaha manusia tu memberi kesan, manusia punya pilihan itu memberi kesan, maka tidak ada seorang pun daripada manusia ni yang nak hidup dalam keadaan sengsara. Tak ada siapa pun tak mau hidup dalam keadaan sengsara, hidup dalam keadaan miskin. Tak ada siapa yang nak hidup miskin, kan. Sakit, tak ada siapa yang nak sakit tu, kan. Jadi kalau usaha manusia memberi kesan, maka tak kenalah sakit tu, kan. Tapi kena tak sakit tu? Kena juga. Sebab apa? Sebab usaha manusia tidak memberi kesan. Macam-macam buat, kan, usaha, kan, tapi kena juga, kan. Tidak maju, tak maju. Siapa yang tak mau maju, kan? Semua orang nak maju tapi tak dapat kemajuan walaupun dia nak. Macam mana sekalipun, kan. Kalau Tuhan bagi, barulah dia boleh. Bahkan semuanya hendak hidup senang lenang. Semua manusia ni nak hidup senang, kan. Ada orang yang tak mau hidup senang, tak? Semua yang nak hidup senang lenang, kan. Jadi kalau usaha kita memberi kesan, kita akan senang lah, kan. Sebab kita berusaha ke arah mendapat
Senang tu, tapi tiba-tiba senang tak dapat. Sebab apa? Mesti ada sebab dia kan. Dan kaya raya. Semua orang nak kaya raya. Tak ada orang yang tak nak kaya. Kan ada orang tahu, Ustaz saya tak mau orang kaya ni. Kan? Payah kaya ni kan. Kok lah ada macam tu kan. Tapi bukan macam tu kan. Semua orang nak kaya. Tapi tak boleh. Boleh tak kaya? Tak boleh kaya. Sebab apa? Sebab usaha kita tidak memberi kesan tadi kan. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan. Jadi dengan sebab itulah, dengan sebab hujah yang kita bagi tadi, hujah yang disebut dalam kitab ni tadi kan, maka i'tikad Qadariyah tu melampaui batas. Sebab apa? Sebab mengatakan tidak ada kuasa Tuhan dalam usaha kita tu, tak ada kuasa Tuhan dekat situ, tidak ada kudrah Tuhan dekat situ kan. Seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan. Seolah-olah dia tidak mengiktiraf bahawasanya ada kudrah pada Tuhan kan. Maka mazhab ini, okey, kalau kita kata kita ni berkuasa, benda yang kita buat tu memberi kesan kan, maka kita berkuasa sama macam Tuhan. Nampak tak? Sebab Tuhan tak boleh campur tangan dalam apa yang kita buat. Nampak tak? Jadi Tuhan tu jadi lemah apabila Tuhan tidak boleh buat sesuatu yang berkesan kepada kepada manusia, kepada makhluk, kepada yang dia buat ni kan. Dia tak boleh nak kontrol benda tu sebab kuasa kita sendiri, Tuhan tak boleh kontrol lah kan. Kalau mengikut pandangan Qadariyah tadilah kan. Jadi Tuhan tu jadi lemah. Bila jadi lemah itu bukanlah Tuhan okey. Maka mazhab ini hukumnya fasik. Hukum mazhab Qadariyah ni fasik. Fasik ni apa? Rosak lah kan, rosak. Ada juga ulama yang mengatakan kafir. Ada juga ulama kata kafir. Hukum dia asal dia adalah fasik. Orang yang berpegang macam ni dia panggil fasik lah. Orang yang fasik. Fasik ni maksudnya apa? Asi lah, orang yang berbuat maksiat lah kan. Dan ada setengah ulama kata kafir. Kafir maksudnya keluar agama lah, keluar Islam lah kan. Tak ada setengah ulama, tak maksud setengah ulama ni maksudnya sikit di kalangan ulama lah, tak ramai lah kan. Tetapi yang muktamad tiada kafir. Yang muktamad ni maksud pendapat yang kuatnya, pendapat yang utamanya, pendapat yang diikatnya kan. Yang diambil kira adalah tiada kafir, tak jadi kafir. Sebab apa tak jadi kafir? Dia masih lagi mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan, dan dia masih lagi mengaku Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Maksudnya bukan lagi kafir kan. Kerana pahamannya itu mengadakan yang tiada. Kerana pahaman itu mengadakan yang tiada. Berkata mereka itu ada memberi bekas kudrat hamba, padahal kudrat hamba tiada boleh memberi bekas memberi bekas sama sekali. Jadi dia mengadakan benda yang tiada bila kita pegang ni. Sebab apa? Mengadakan apa? Mengadakan kesan daripada kudrat manusia tu tadi. Sifat kuasa manusia tadi ada kesan lah tu mengikut pegangan ataupun i'tikad Qadariyah ni kan. Dia kata usaha manusia itu memberi kesan, kudrat manusia itu memberi kesan. Jadi asalnya kudrat manusia tak ada kesan kan. Yang betulnya kudrat manusia ni tidak ada kesan kan. Tapi bila dia kata itu, maksudnya dia kata tak ada lah. Asalnya tak ada. Tiba-tiba dia kata ada kan. Tu je. Tapi dia tak jadi kufur lah. Asal benda tak ada kan. Tu. Jadi itu adalah i'tikad Qadariyah. Jadi saya ingat sekadar itu perkongsian kita pada kali ini. Kita akan sambung pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.